Ya, okey. Yang kedua Nabi kata wa ana awwalu man yaqra'u bil jannah. Aku lah orang pertama akan ketuk pintu syurga. Itu mana dia depan sekali. Ulama-ulama persoalkan, kalau Nabi dibawa ke syurga bersama orang ramai, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, sampai di syurga wa futihat abwaabha. Pintu dibuka. Pada pintu dibuka, Nabi dibawa ke syurga, disuruh masuk. Tapi Nabi kata, aku orang ketuk itu. Kenapa dia ketuk? Cuba tengok akhlak Nabi. Akhlak Nabi di dunia, di akhirat, akhlak Nabi masih mulia. Ini cakap macam maulid ni. Mulia apa? Nabi dibawa ke syurga, suruh masuk syurga, tapi dia ketuk pintu yang dapat dibuka. Nak ajar kita, kita pergi rumah orang tuan-tuan, walaupun orang suruh masuk, jangan pakar masuk. Paling tidak Assalamualaikum, betul tak? Ataupun ketuklah pintu. Ini pergi rumah orang, mentang-mentang pintu buka, miredah aja masuk. Datang bini tengah berkemban, mana lah dia tahu. Ini adab. Nabi nak mengajar umat-umat dia, pergi rumah orang, bukan rumah kita, jangan terus masuk. Malaikat minta izin. Ini yang kita Melayu hari ni, ya Allah, miredah saja masuk. Betul tak? Itu bukan akhlak, bukan adab Nabi. Nabi nak mengajar kita. Baik. Malaikat kata, "Madkhuluh, sila masuk." Maka semua pun masuk. Nabi masuk tak? Nabi masuk tak? Dia depan sekali. Kalau Nabi masuk bersama orang-orang yang masuk, di manakah pula syafaat dia? Di mana lagi syafaat dia? Maka sebab tu ulama-ulama kata Nabi tidak masuk. Nabi tak masuk. Hingga semua orang dah masuk, Nabi seorang yang tak masuk. Kenapa? Akhirnya dia minta kebenaran. Ya Rabbul Jalil. Dia minta. Minta apa? Ya Rabbul Jalil. Aku pohon, aku merayu, aku minta supaya aku dibenarkan balik sebelah ke mahsyar. Dah sampai ke syurga, dah ketuk pintu syurga, tak masuk. Kau balik ke mahsyar buat apa Muhammad? Saya nak balik, nak tolong syafaat ke umat-umat saya. Saya nak tolong umat-umat saya. Kalau boleh, saya tak nak seorang pun umat saya masuk neraka. Kalau boleh. Tapi hari ni, subhanallah, ramai umat-umat Muhammad pilih jalan ke neraka. Macam mana? Ya? Apakah hari ini semua orang Islam semayang? Apakah hari ini semua orang Islam tak buat maksiat? Yang duk berzina anak sendiri itu siapa? Yang buang-buang bayi itu siapa? Yang penagih dadah siapa? Yang tak semayang siapa? Ini semua umat Muhammad. Macam mana sedih Nabi. Tapi dia nak tolong kalau boleh tolong. Habis. Maka Allah benarkan Muhammad. Maka dia pun, dia daripada pintu syurga tadi, dia pun rimbas balik. Dengan izin Allah, tunggu di mahsyar, tunggu di mahkamah untuk syafaat umat dia. Ya Allah. Ini yang untuk merayakan Maulid Rasul ni. Nak kenang jasa dia, kebaikan dia, sayang dia pada kita. Tapi kita tak sayang dia. Sayang Nabi tak? Sayang? Bohong. Sayang Nabi? Apa buktinya? Tunjukkan buktinya. Maulid Rasul? No, tak cukup. Selawat? Tak cukup. Padahal Nabi dah kata dah. Nabi dah beritahu dah. Bukti sayang daripada Nabi bukan kerana kita ada majlis ini. Bukan kerana kita berselawat. Tapi Nabi kata, qala Rasul, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nabi dah kata dah. Barang siapa mengihya sunnah aku, barang siapa mempraktikkan sunnah aku, itu menunjukkan dia sayang kepada aku. Barang siapa sayang kepada aku, dia akan bersama aku dalam syurga. Bukan sayang kita bukan kerana selawat. Kita kena mengihya sunnah dia, ikut sunnah dia, ikut cara hidup dia. Ada ikut cara Nabi tak? Ikut sunnah Nabi tak? Ikut apa? Kahwin 4. Pasal kahwin 4 ikut Nabi. Perangai ikut syaitan. Inilah. Apa sunnah yang kita ikut? Tak ada, tak ada. Hari ni kita tak ikut sunnah Nabi dah. Ikut sunnah siapa? Kadang-kadang Nabi suruh buat, kita tak buat. Yang Nabi tak suruh, kita buat. Saya dah buktikan tuan. Dah maaf lah cakap terang. Ya? Hari ni di Johor contoh masih ramai lagi orang mengamalkan amalan tradisi cukur jambul. Cakap terang-terang, dah maaf lah. Nak kena lah.
Ya. Dari mana marinya amalan cukur jambul ini? Ada buat tak? Dari mana amalan ini? Sunnah siapa ini? Apakah sunnah Nabi? No. Nabi kata apa? Qala Rasul, al-ghulamu murtahinun bi'aqiqatih tuzbahu anhu yawmus sabi' wa tuhlaqu ra'sahu wa tusamma alaih. Hadis sahih. Apa Nabi kata? Nabi kata, anak yang baru lahir itu tercagar, tergadai dengan akikahnya, maka sembelihlah untuknya seekor binatang untuk melepaskan cagarannya pada hari ke-7. Itu akikah tu. Nabi suruh sembelih pada hari yang kita buat hari berapa? Budak tu berlari dia buat akikah. Dia kalau barang tergadai pajak gadai sampai 6 tahun, interest banyak mana agak-agak. Nabi kata hari ke-7 cukur rambutnya, sembelih akikah hari ke-7, hari ke-7 cukur seluruh rambutnya. Itu yang Nabi buat cucu-cucunya Hasan Husin. Cukur rambut pakai botak. Ada kita buat? Tak ada. Yang kita buat apa dah? Cukur jambul. Bawa budak keluar, bawa gunting satu, bawa buah kelapa sebiji. Mesti buah kelapa ke? Kalau mesti doyan, boleh pakai buah doyan. Oh, dok, saya mesti buah kelapa. Siapa buah kelapa? Biasa hidup minit-minit buah kelapa siapa dia? Dia hidup pecah-pecah buah kelapa siapa dia? Hotu lah tu. Hotu lah tu. Maka Nabi kata, qala Rasul, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa mengikut amalan satu kaum, maka dia kaum itulah. Ulama kata amalan cukur jambul itu amalan Hindu. Hindu yang buat, bukan Islam buat, bukan Nabi buat. Kenapa kita buat? Ikut sunnah siapa? Jawablah sendiri. Cakap sayang Nabi. Yang Nabi suruh buat tak buat, yang Nabi tak buat kita ikut sunnah siapa? Sayang Nabi tak? Bohong. Lepas ni nak buat lagi cukur jambul? Tak, biar mati anak, jangan mati adat. Teruk orang Melayu ni. Ya, tak apalah, biarkanlah. Jadi yang pentingnya, okey. Orang lain masuk semua, Nabi seorang balik, selesai cerita. B. Yang C siapa dia? Maka C lah dia akan dibawa ke mahkamah untuk dibicarakan. Dia. A bawa ke mana? Ada perlu naik jabatan? B bawa ke mana? Ada perlu lintas jabatan? C barulah akan dibawa ke mahkamah. Kata kita masuk kumpulan mana lah, agak-agak lah. B. Boleh masuk B? Boleh. Kalau tuan-tuan masuk B, asal-asal saya seorang masuk C. Tapi kalau rasa saya masuk C, tuan-tuan bersih sama lah. InsyaAllah tak mustahil masuk B. Yang penting masuk B selamat. Kalau C, kena tunggu. Sebab hanya orang-orang korporasi saja akan dibawa ke mahkamah untuk dibicarakan. Jadi kesimpulannya, A dah selesai, B dah selesai, maka tinggal C. Hanya C lah yang akan tunggu di mahsyar untuk dibawa ke mahkamah. As-sabiqun as-sabiqun, yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Kita termasuk golongan dulu kan kemudian? Kemudian akan dibawa ke mahkamah seorang demi seorang, one by one. Mahkamah satu, hakim seorang. Kes banyak mana? Agak-agak kita ada giliran berapa agak-agak? Juta. Giliran berapa? Juta. Maka kita akan tunggu di mahsyar. Panasnya, teriknya. Jangan kena baring, nak duduk pun tak boleh. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari di mana manusia akan berdiri semata-mata untuk menunggu giliran menghadap Allah. Berdiri, duduk pun tak boleh. Boleh berdiri 1000 tahun? Boleh berdiri 1,000,000 tahun? Ya Allah, boleh? Tak tahulah. Ini kena lalui. Dunia hari ni pergi masjid sembahyang berjamaah, tok imam baca ayat panjang sikit, dah imam kena hamun, haram jadah punya imam.
Lenguh lutut aku tadi. Bagus tu imam baca ayat panjang dalam sembahyang dah kena hamun. Macam mana mahsyar besok berdiri berapa tahun, berapa ribu tahun, berapa juta tahun nak berdiri? Boleh? Tak tahulah. Ini tak kita akan lalui. Kalau masuk B dah selamat, selesai. Kalau kena masuk C, nak yang mana? Pilihlah. Okey, ditakdirkan kalau kita masuk C. Kita akan tunggulah. Tunggu kita akan dipanggil untuk dibicarakan di mahkamah. Seorang demi seorang. Tetapi walau bagaimanapun, dalam kajian saya berjumpa sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberi sinar kepada kita, memberi harapan kepada kita. Rupanya ada orang-orang si ini akan selamat. Ini mama panggil. Ada orang si akan selamat. Siapa dia? Yang saya namakan mereka sebagai BBIP akhirat. Yang Messi tadi. Dia siapa dia mereka? Dia Nabi kata qala Rasul sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 jenis manusia. Yang si ni yang tunggu ni. Ada 7 jenis orang yang Allah akan naungkan, Allah akan bayangkan pada hari yang tidak ada bayang-bayang melainkan bayang-bayang Allah. Siapa mereka? Ada 7 orang yang saya namakan sebagai BBIP akhirat. Kalau dunia hari ni ada BBIP, tuan-tuan perasan tak BBIP kita ni kalau nak keluar negeri, dia pergi di airport duduk di mana? BBIP kita di airport duduk di mana? Launch. Kalau tak Golden Launch, Bunga Raya. Betul tak? Apa dia buat dalam tu? Apa dia buat? Tidur. Ikut suka dia lah, dia tidur lah. Saya berangkat orang bagi tahu dia betul tak? Maka sama BBIP akhirat. Dia selamat. Kau tak apa salah apa. Siapa mereka? Tu Nabi kata pertama sekali, imamun adilun. Apa dia? Itu yang pertama sekali. Kalau ada pemimpin yang adil, sekecil-kecil pemimpin sampai sebesar-besar pemimpin, asal dia pemimpin saja, kalau dia adil, dia tak pilih kasih, dia tak penting koroni, insya-Allah dia masuk BBIP akhirat yang pertama. Okay, satu. Yang kedua, ada tak? Tak banyak saya nampak. Syabun nasha'a fi ibadatillah. Anak muda, remaja, orang muda yang dididik, diasuh dalam suasana beribadat kepada Allah. Hari ini kalau ada anak-anak muda beribadat, ada tak? Dalam ni tak nampak banyak tengok. Yang nampak semua remaja-remaja lanjut usia semua. Mana remaja bawah usia? Mana pergi? Mana pergi remaja kita? Malam ni malam minggu, remaja kita buat apa? Jalan. Bawa motor laju-laju, menerak pun. Orang gila pun nampak geling kepala. Dia kerja merempit. Itu anak muda kita. Kita nasihat, pesan, tegur, mat, jangan rempit, mat, bahaya. Dia jawab, Ustaz, salahkah Ustaz kalau saya memilih untuk saya mati di jalan yang lurus, betul? Dia jawab tu, letaklah dia mampu tu jalan raya. Mana anak muda kita tuan-tuan? Mana anak tuan-tuan mana? Ini BIP akhirat yang kedua. Hebat. Ya. Yang ketiga, mungkin ada dalam ni. Apa dia? Warajulun wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang-orang yang hatinya terpikat dengan masjid. Setiap kali dia keluar daripada masjid, nak pergi masjid semula. Pagi-pagi orang tengah tidur mimpi dia sampai ke masjid. Ada tak? Mungkin ramai dalam ni. Tengah hari orang beristirahat, entah apa dia buat di rumah, dia sampai ke masjid. Petang-petang ke masjid, malam-malam ke masjid. Ada ceramah di masjid, dia ke masjid. Malam minggu di masjid kuliah. Di sana dataran ada konsep. Dia nak ke mana? Nak ke mana? Di masjid ada ceramah. Di dataran sana ada konsep. Nak ke mana? Allah cerah masjid. Kalau hati dia nak ke masjid, ini BIP yang ketiga, InsyaAllah. BIP yang keempat sebenarnya, warajulani tahabba fillah ijtama' alaihi wa taraqa fi. 2 orang lelaki atau 2 orang perempuan
yang berkasih sayang kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Ada tak? Mana ada, tuan-tuan. Walaupun dalam syarah hadis ini setengah-setengah ulama dia bawa contoh seperti mana sayangnya orang-orang Ansar terhadap orang-orang Muhajirin yang berhijrah ke Madinah, lebih-lebih lagi bila mana mereka dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi persaudarakan seorang Muhajirin, seorang Ansar, wahai orang Ansar, ini saudara kamu. Dia sayang saudara dia, ya Allah. Yang datang tak bawa duit, dia bagi duit. Ada dengar cerita tak? Yang datang pada Mekah tak ada modal mereka, dia bagi modal mereka, ambil modal mereka. Yang datang nak buat rumah tak ada tanah, dia bagi sebelah rumah dia, ambil sebelah rumah aku buat rumah. Ada tak? Yang datang pada Mekah tak bawa bini, bini tak ada. Ada sahabat Madinah 3 orang isteri. Dia kata, pilih mana satu bini aku kena, aku cerai untuk kau seorang. Sampai peringkat itu agak kita berlaku tak? Agak-agak lah. Kita ada 3 bini, jiran sebelah bujang lapuk haram tak nikah-nikah lagi. Pernah terlintas nak bagi seorang? Nak bagi, nak cari lagi ada orang tadi. Mana ada hari ni jantan sayang jantan kerana Allah? Mana ada hari ni betina sayang betina kerana Allah? Tapi hari ni kalau ada jantan sayang jantan bahaya. Kalau betina sayang betina, bahaya juga, lagi bahaya. Okey, tak ada orang yang cakap dah. Yang kelima, apa dia? Warajulun idza zakarallaha khaliyan fafadat 'aina. Orang bila ingat Tuhan, sebut Tuhan, mengalirlah air matanya. Ada tak? Ada tak? Ada tak orang menangis kerana ingat Tuhan? Ada? Mana ada? Hari ni ramai orang menangis pasal apa? Pasal menonton filem Bollywood. Bercerok-cerok air mata. 3 lay tisu tak cukup. Sebab air hidung keluar sama. Hari ni ada orang menangis. Kenapa? Kerana salah seorang peserta akademik Fantasia tersingkir. Itu pun boleh menangis. Bodoh. Apa kena-kena kita? Yang tersingkir dia, bukan waris kita. Hari ini ramai isteri-isteri menangis bila suami meninggal dunia. Betul tak? Betul. Kalau suami meninggal, isteri menangis. Tapi tak ramai pula suami-suami yang menangis bila isteri meninggal dunia. Kalau ada menangis pun bohong je. Sedangkan hati dia kata apa? Alhamdulillah. Betul tak? Betul. Ya? Ada ni tak ada ni tak salah. Bohong kan? Ya. Yang keenam, warajulun idza da'atuhum ra'atun dzati mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ya Allah, betul. Ya. Orang lelaki bila diajak seorang perempuan yang cantik, yang berkedudukan, yang lawa, yang cun, yang bergetah, ajak masuk bilik hotel. Lalu dia kata, minta maaf cik puan, saya takut Allah. Ada tak agak-agak lah? Ada tak? Kalau Allah nak uji malam ni lah, ni yang berketayap. Kalau Allah nak uji betul malam ni, balik tengah jalan kan Bang Mat, tercabut ketayap pun, hilang ketayap. Ish, agak-agak ada tak? Agak-agak lah. Tak tahu, saya tak pernah bagi jaminan lah. Kadang-kadang, oh ada lah. Saya tak percaya. Tak ada kadang-kadang, tak ada. Ya. Perempuan sama juga. Kalau lelaki macam ni, perempuan sama juga. Datang seorang lelaki yang handsome, tampan, bergaya, bawa kereta besar, nala punya kereta, berhenti depan kita, mari naik, jom pergi bilik hotel. Apa tak jawab? Apa nak jawab? Ya kan ni? Saya tak percaya. Yang berlaku hari ni tak payah datang bawa kereta besar-besar, tak payah. Bawa Honda Capchair cukup dah. Bawa Honda Capchair, ajak pun ikut. Bila ikut kena lah. Tak serik-serik betina. Lah diajak, kerana diajak ikut. Singgah kedai Kentucky dapat seketul ayam juling mata. Lepas tu bawa lorong gelap, kena rogol. Mengadu rogol. Itu rogol kan? Itu bukan rogol, itu berzina.
Sudah ada kerelaan. Yang menumpang di motor orang buat apa? Yang ikut orang tu buat apa? Gadis dirogoh lelaki yang baru dikenalinya. Gadis dirogoh lelaki yang membawanya bersiap-siap. Dan gadis dirogoh teman lakinya. Betul tak? Ini bukan rogol. Ini sudah berzina. Sudah ada kerelaan. Kadang-kadang orang tak ajak dia, dia mengajak orang. La ilaha illallah. Sekarang ajak pakai SMS. Kita baca berita, tengok dalam TV. Bagaimana seorang gadis berusia 13 tahun. Besar mana 13 tahun ya? 13 tahun umur. SMS. Malam ini datanglah ke rumah seperti biasa. Tingkap bilik tak berkunci. Itu SMS. Jantan mana nak menolak? Malam ini datanglah ke rumah seperti biasa. Tingkap bilik tak berkunci. Sampai pukul 11 datang buka tingkap, panjat masuk. Habis cerita. Dah berlaku. Bahkan pernah berlaku seorang perempuan SMS. Abang, datanglah ke rumah sekarang, cepat sikit. Mak dan ayah dah keluar. SMS hantar. Silap hantar masuk telefon saya. Ya Allah. Juli mata saya macam. Abang, datanglah ke rumah sekarang, cepat sikit. Mak dan ayah dah keluar. Saya bagi sekali saya baca. Bukan baca pula. Dia pun juli mata juga. Abang mana pula ni? Dia. Saya baca ulang kali. Baca. Ish, geleng kepala. Pasal apa? Alamat tak ada. Kalau ada alamat, saya dah pergi. Bukan pergi buat apa. Nak tengok orang siapa dia macam mana. Anak siapa duduk mana. Ini kerja betina hari ini. Tak ada kerja lain. Ya Allah. Bila lah isu buang bayi nak habis macam ni. Betul tak? Nah, inilah VIP akhirat yang ke-6. Kalau ada lah, semua betina macam tu. Diajak saja, minta maaf saudara, saya takut Allah. Dia ajak saja, minta maaf saudara, takut Allah. Kalau semua macam ini, isu buang bayi akan berlaku lagi dah. Betul tak? Senang kata tawaran VIP akhirat yang ke-6 perempuan. Habis, yang ke-7, apa dia? Warajulun idza tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Orang-orang yang bila dia sedekah, dia derma, dia hulur bantuan, dirahsiakan sehingga tangan kiri tak tahu tangan kanan hulur apa. Agak-agak hari ni ada ke tentang macam ni? Ada agak-agak lah. Ada tak? Ada. Berapa orang yang ada? Kalau ada pun nak bagi masjid 1,000, duit dia 1 juta, nak bagi masjid 1,000. Nothing lah kata orang putih. Duit dia 1,000, nak bagi duit dia 1 juta, nak bagi 1,000. Apalah dah kan? Itu pun bersyarat. Apa syaratnya? Tolong buat cek 2 depa panjang. Dia tulis angka terang-terang sikit. Besok hari nak serah, panggil TV semua mari. Kalau inilah cara dia, tak usahlah. Jangan kena selamat di mahsyar, pahala pun tak ada. Habis. Pasal apa? Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. Yang bermaksud orang-orang yang membelanjakan harta mereka ke jalan Allah, dia sedekah, dia derma, dia tolong orang, dia bantu orang, semua kemudian la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Sebut tidak, ungkit tidak, bagi tahu orang pun tidak, cerita orang pun tidak. Lahum ajruhum inda rabbihim. Ada ganjaran pahala. Bawa ada yang Allah bagi pahala. Kalau cerita pada orang, kalau beritahu orang, kalau hibur pada orang, ada pahala. Jangan kalau selamat di mahsyar, pahala apa tak ada, habis. Buat penat aja, habis. Inilah 7 golongan yang selamat, yang saya namakan VIP akhirat. Habis. Okey, kalau begitu balik cerita C tadi. Maka selesai semua. A dah masuk neraka, B dah masuk syurga, maka C dah dibawa ke mana? Ke mahsyar. Maka sebaik Allah nak memulakan kira bicara, tiba-tiba mahsyar yang gelap gulita terpancarlah cahaya terang benderang. Seperti mana Allah bersebut firman-Nya dalam ayat 69 surah Az-Zumar.
Sila rujuk surah Az-Zumar ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyin wasyuhada wa qudiya bainahum bil haqq wa hum la yuzlamun. Sadaqallahul azim. Ayat 69 surah Az-Zumar. Yang bermaksud, dan tiba-tiba sekonyong-konyong bumi mahsyar terang benderang dengan cahaya Tuhannya. Habis dah terang benderang, tengok-tengok, you ada juga no? Neighbor dia, neighbor dia. Tadi gelap tak nampak. Sekarang nampak, you ada sini juga ke? Oh, you see juga no? See macam you juga lah, see betul. Kita sama-sama see lah kita. Maka bawalah. Okey, kes pertama. Siapa yang pertama agak-agak lah? Nak sampai giliran kita yang berapa ya? Tak tahu lah, tak tunggu lah ya, kalau dah VIP tadi selamat lah. Yang penting ringkas cerita terus sampailah giliran umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak pada umat Muhammad, apa Nabi kata? Qala Rasul, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salat atammaha am naqasaha. Nabi kata umat Muhammad ni, orang Islam ni, bila dibawa ke mahkamah menghadap Rabbul Jalil, yang pertama sekali akan dihisab ialah ibadat solatnya. Allah kata malaikat, cuba cek solat dia, cek sembahyang dia cukup tak. Maka malaikat akan buka satu rekod khas, satu kitab khas, satu buku khas yang mencatatkan sembahyang saja. Malaikat pun buka lah, buka malaikat giling kepala. Tuhan kata pasal giling kepala malaikat. Apa tak giling Tuhan, berdereknya, apa berdereknya? Tengok tu yang adanya Jumaat raya, Jumaat raya yang ada. Yang ada rekod sembahyang di Jumaat dengan raya aja. Kalau itulah cara sembahyang dia, Allah kata next, orang lain habis. Senang rekod kita. Mana Tuhan? Oh, suruh akal habis cerita, nak cakap banyak. Ini dia pergi haji 6 kali ni, out habis. Habis sedekah banyak ni, out. Puasa tak nak miss, out, habis. Mata-mata pada semayang. Sebab itulah saya ulang kali sebut tuan-tuan, ustaz-ustaz kita peringatkan sembahyang. Tolong peringatkan anak kita, keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jangan persia-siakan ibadat kita, sempurnakan sembahyang kita. Sebab Nabi pun kata, qala Rasul, man tarakas salatal asri muta'ammidan faqad habita amaluh. Barang siapa sengaja meninggalkan satu salat asar, satu saja, faqad fa harfun lil qasam, qad li qasam lit ta'kid, maka terhapuslah semua amalan, habis. Dia tinggal satu sembahyang, habis, out. Macam mana kalau tak sembahyang, agaklah. Maka sebab tu sempurna sembahyang kita. Okey, habis. Yang penting sembahyang. Kalau sembahyang kita sempurna, barulah ibadat-ibadat lain diambil. Ditanya, disoal, diselidiki, dibaca satu persatu. Sampai kadang-kadang ada orang kata, Allah sebut dengan firman dia, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qalu ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadiratan wa la yadhlimu rabbuka ahada. Sadaqallahul azim. Ada orang berkata, apalah punya kitab, punya rekod ni, saya catat semua, habis semua sebut. Sekian-sekian hari, sekian-sekian jam, masa akan berjalan pergi ke pasar, kabar jeling betih orang perempuan, ada tak? Jeling betih pun tulis juga. Tulis. Hari itu mulut tak boleh cakap. Mulut tak boleh cakap. Yang cakap siapa? Anggota. Dalilnya mana? Kita baca selalu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maknanya ini masalah ni. Hafal Quran makna makna tak tahu. Itu masalah kita ni. Baca pandai makna. Al-yawma, hari ini, kata Allah, hari di mahkamah ini, nakhtimu ala afwahihim, kami tutup mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, tangan yang bercakap, wa tashhadu arjuluhum, kaki yang jadi saksi, mata jadi saksi, telinga jadi saksi, mulut tak ada cakap.
Jawablah. Nak kata apa tuan? Nak kata apa? Last sekali baru timbang. Sebab ulama-ulama kata dalam buku ini pun dia ada sebut, tuan-tuan baca kitab ni, dia kata apa? Akhirat nanti dosa pahala kita berjisim. Dosa pahala kita macam gula, macam tepung, boleh sukat, boleh timbang. Di akhir sekali maka kita akan ditimbang pahala dengan dosa. Kalau kita buat baik dapat apa? Pahala. Buat jahat dapat apa? Dosa. Besok pahala dosa ditimbang. Timbang-timbang, tengok-tengok berat pahala. Allah kata apa? Wa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Kalau timbang berat pahala, maka orang ni dibawa ke mana? Ada nampak tu. Ni, daripada mahkamah dibawa ke, ada perlu lintas jabatan. Masa mana lintas jabatan pula? Dah pergi syurga lah. Kalau kena pergi syurga lintas jabatan lagi, untung juga. Tak payah. Ya, terus ke mana? Terus ke syurga. Selesai lah. Selamatlah. Tetapi kalau ada orang bawa, ditanya, disoal, diselidiki, dibaca, disebut, akhir sekali ditimbang, wa amma man khaffat mawazinuhu, kalau pahala tu ringan, yang berat apa dia? Dosa, maka fa ummuhu mana? Masuk ke mana? Ke atas, pergi jabatan. Ada pun pintu juga. Ya, masuk ke pintu juga. Itu kalau dosa dia banyak. Tapi kalau timbang-timbang tu dosa tu sikit, lebih sikit belah kiri dosa, sekira-kira Tuhan kata, lekat dia ni taklah banyak sangat lebih dosa, bawa pergi celur jugalah. Celur, tahu celur? Tahu celur macam mamak buat mi rebus, ya, tapi celur-celur berkentung. Kalau orang ini umat Muhammad, maka dia berhak mendapat syafaat. Nah tu dia syafaat tadi yang Nabi kata, berapa ramai umat-umat aku yang selayak masuk neraka, tapi kalau syafaat aku dia akan selamat dari neraka, dibawa ke mana? Ke syurga. Tapi kalau dah banyak, timbang-timbang tengok dah cing, tak boleh. Okey, bawa masuk neraka. Berapa lama? Taklah banyak sangat, cuma rendam neraka 10 hari. 10 hari lama tak? Boleh masuk neraka 10 hari? 10 hari sana, bukan 10 hari sini. 10 hari sana berapa lama? Allah juga beritahu kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhan kamu besok samalah seperti 1000 tahun di dunia, seperti yang dijanjikan. Sehari sana sama dengan 1000 tahun. Kalau 10 hari boleh masuk neraka 10,000 tahun. Carilah buat dosa banyak, biar berat timbang dosa besok. Patut ulama-ulama kata, buatlah dosa cepat-cepat, bertobat cepat-cepat. Di usia kita ditunggu apa lagi? Rumah dah kata pergi, kubur kata mari, tunggu apa lagi? Buang dosa biar besok timbang berat pala. Betul tak? Ini umur 70 tahun duk tikam mikul lagi buat apa? La ilaha illallah. Sedar diri sikit. Okey? Des, masuk neraka. Berapa lama? 10 hari. Berapa lama 10 hari? 10,000 tahun. Boleh? Kalau rasa nak masuk, kena training sekarang. Training macam mana? Lepas masak nasi, masih dah masak, angkat periuk nasi, api jangan padam. Besarkan balik, kita naik ketinggi pula. Kalau tanya buat apa? Training. Kalau api dapur pesaing ni kecil ini tak boleh, tak bertinggi atas dia, boleh tak? Boleh. Macam mana nak masuk api neraka yang marak menyala perempuan, tuan-tuan di mana? Fikirlah, kita ada akal, fikirlah. Peluang masih ada. Jangan tunggu seanak kojol baru nak minta ampun pada Allah, tak guna lagi dah. Surah Rujuk ayat 18 surah An-Nisa, Allah kata apa? A'udzu minasyaitonir rajim. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن والذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم.
Allah takkan terima taubat orang-orang yang buat kesalahan sampai dekat-dekat nak mati baru dia bertaubat. Allah tak terima taubat mereka lagi dah. Samalah seperti orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Jangan tunggu saja baru taubat. Habis. Okey, satu masuk syurga, yang kedua masuk. Yang ketiga dibawa ke mahkamah. Ditanya, disoal, diselidiki, akhirnya timang, tengok dacing tak bergerak. Dosa pahala sama berat. Orang Cina kata ngam-ngam. Okay. Dacing tak bergerak, terpacak dacing. Orang ini ke syurga tak dibawa, ke neraka tak dihantar. Habis dibuat apa? Orang ini dibawa ke, tuan nampak atas nombor 3 tu yang dia katakan Al-Araf tadi, ada orang ni lah. Orang apa? Orang yang dosa pahala sama banyak. Apa dia buat atas tu? Ya Allah, kalau kita baca surah Al-Araf kali, rojak lah, buka surah Al-Araf, kita baca tengok. Banyak Allah cerita orang di atas ni. Di antaranya Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Banyak ayat. Banyak ayat ceritakan. Orang atas ni orang atas arah ni dia tinggi. Toleh sini nampak apa? Nampak syurga. Apa dia nampak dalam syurga? Allah, tengok orang syurga makan, minum, rentak, sebuntal. Ya. Ya. Orang atas ni dah berapa lama tak minum tak makan ni? Betul tak? Nampak lah minum makan. Apa rasa? Dia tenung, tengok. Macam-macam nak kenal level dia. Kenal. Dia panggil mat. Level dia apa tak kenalnya? Mat betul tengok. Dolah apa kau buat atas tu? Dia takut tak orang tahu apa sini dia. Apa kau buat bawah tu? Ni minum champagne, minum whisky. Ya. Oh syurga minum. Ya. Habis apa kata orang atas? Kalau dia pun pas-pas dia kata ni. Minta. Apa orang bawah jawab? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Apa yang kami makan, apa yang kami minum, tak boleh, bukan untuk kamu, untuk kami saja. Sedih tak? Balik bacalah surah Araf ni, tengok makna dia. Habis. Yang penting, 1 masuk syurga, 2 masuk neraka, 3 okey, kita masuk yang mana agak? Kalau nak syok, yang 3 tu tinggi. Habis ya? Akhir apa cerita? Ringkas cerita. Masa lewat dah ni. Boleh sejam lagi? Boleh. Saya teruk ni. Ringkas cerita. Ambil shortcut dia. Habis. Sekira-kira dia masa dah habis. The last one. Orang terakhir dibicarakan dah habis. Dia ringkas cerita lah ni. Cakap panjang-panjang lagi. Akhir sekali, sekira dah masa dah kosong, dah tak ada siapa lagi dah. Maka yang atas tadi diturunkan semula. Diturunkan untuk membela diri. Diulang bicara. Itu yang ulama sebut. Diturunkan semula ke mahsyar, sama ada one by one atau by group, wallahu alam. Yang penting mereka akan diturunkan semula ke mahsyar untuk ulang bicara, atau istilah hari ini untuk membela diri. Biasanya kalau membela diri ini macam mana? Faham-faham sudah lah. Penentuannya Quran tak sebut, hadis pun tak nyatakan, saya tak pandai cakap. Muka yang saya boleh kata terpulanglah kepada Rahman Rahim Allah. Apa jadi orang ini wallahu alam. Tapi ulama-ulama kata oleh kerana mereka banyak buat dosa, tentulah mereka akan pergi ke neraka juga. Habis yang neraka kalau mendapat Rahman Rahim Allah pergi ke syurga. Yang penting habis semua, maka mahsyar pun tak ada. Yang ada apa dia? Neraka, syurga dan tembok. Jambatan mana? Jambatan mana? Tak ada mana jambatan lagi. Nah ini kalau gitu titian sirat al-mustaqim, di mana letaknya? Ialah ini dia dikatakan sirat. Ini dikatakan apa dia? Sirat. Habis kenapa kata titian? Itu misal perbandingan. Semasa kita nak melalui sirat ini, misal perbandingannya sama seperti meniti jambatan api neraka. Ini kata, tegur saya kalau saya tak betul. Tegur saya kalau kajian saya salah. Tapi ingat, Nabi kata apa? Qala Rasul.
Man ijtahada fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Barang siapa berijtihad, dia buat kajian, dia mengkaji, kalau dia betul, dia dapat 2 pahala. Tapi kalau kajian dia salah, tak betul, dia masih dapat 1 pahala. Jadi itu pola tuan-tuan, sama ada boleh terima ataupun tidak, wallahu alam. Akhir sekali, apa yang jadi titian mustaqim, di mana letaknya? Okey, saya bagi soalan. Kalau ada satu soalan, saya nak kalau boleh soalan-soalan yang cuba nak menegur kesilapan saya. Di mana silap saya, di mana salah saya. Saya tak ada soalan lain. Okey, ada soalan? Ustaz-ustaz kita, tuan-tuan guru kita, kalau yang ada, tolong tegur saya kalau saya salah. Tolong tegur saya kalau saya tak betul. Ada tak? Tak ada soalan? Tak ada pandangan? Di mana silap saya? Tak ada? Kalau tak ada, betul lah saya. Okey, tak ada? Tak ada ya? Kalau nak balik cepat, jangan tanya. Kalau tanya, 1 soalan 1/2 jam saya jawab. Tak ada ya? Nak balik cepat lah tu. Kalau tak ada, insyaAllah tuan-tuan, oleh kerana kita ada fikiran, kita buat kajian, balik renung lah. Siapa yang catat tadi, balik buka Quran, rojok, betul tak saya? Ya, kalau rasa saya tak betul, jangan terima. Ini pendapat saya. Kalau saya rasa betul, boleh terima. Wallahu alam, yang baik daripada Allah, yang salah itu kelemahan dari saya.